Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk pembentangan kami aliran pemikiran etisme. Isu yang dicetuskan oleh idealisme etisme, aliran pemikiran etisme telah mencetuskan isu yang akan menggugat akidah seseorang apabila kumpulan etis ini mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur pada 3 Ogos 2017 yang dinamakan sebagai The Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur. Kumpulan etis juga telah menyebarkan fahaman etis dalam media sosial seperti Facebook. Menurut artikel yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, berpendapat bahawa golongan etis di Malaysia sebenarnya tidak memahami falsafah etisme yang dikemukakan oleh beberapa tokoh-tokoh etis, terutama golongan muda yang mudah terpengaruh dengan amalan kebebasan tanpa batasan, seperti mana mereka bebas melakukan apa-apa sahaja, menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam fahaman etis. Yang kedua adalah kaedah penyelesaian. Isu etisme mula menjadi perhatian umum apabila media menularkan isu berkaitan ramai Muslim murtad bangga sertai Kelab Etis KL, yang merupakan program tahunan kelab tersebut yang dikenali sebagai The Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur. Organisasi ini ditubuhkan oleh Armin yang dilahirkan dalam sebuah keluarga Muslim liberal yang dari kecil diberi pendedahan kepada amalan agama yang minimum. Malah, kedua-dua ibu bapanya tidak mengamalkan ajaran Islam di dalam ibadah maupun kehidupan harian serta langsung tidak pernah menunaikan solat. Hal ini berkait rapat dengan fahaman etisme, iaitu kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan merupakan kepercayaan yang palsu. Etis juga bermaksud mereka yang mengingkari serta mendustakan kewujudan Allah SWT atau disebut sebagai kufur atau murtad. Pada awalnya, golongan etis di Malaysia tidak begitu memahami falsafah etisme yang disampaikan oleh tokoh-tokoh etis kerana mereka lebih mengikut trend anak muda di barat. Maka, jalan pintas mereka memilih untuk memeluk fahaman etis. Melalui kajian dan penelitian terdapat satu kaedah yang sistematik dan menyeluruh bagi membendung gejala etisme. Oleh kerana fahaman ini bersifat multidimensi, melibatkan pelbagai aspek kehidupan, maka penyelesaian juga perlu bersifat multidimensi, menyeluruh dan strategik. Sama ada untuk merawat, mengekang maupun membasmi fahaman ini daripada terus menyusup masuk ke dalam jiwa dan pemikiran umat Islam. Terdapat 3 cara menangani isu tersebut. Yang pertama adalah falsafah rukun negara, yang kedua falsafah kebangsaan dan yang ketiga adalah falsafah sejahtera. Falsafah kebangsaan adalah mendalami ilmu iman. Ilmu iman ialah pengetahuan yang menambahkan keimanan dan mengkaji serta meneliti perkara yang menguatkan keimanan manusia terhadap agama Islam melalui hujah nakli, iaitu berdasarkan kitab dan sunnah, serta hujah akli, iaitu berdasarkan akal dan kajian manusia melalui kebijaksanaan mereka dalam mencungkil kebenaran agama Islam sehingga dapat membuktikan kebenaran Islam dan menyingkap kebatilan dan kesalahan agama-agama lain yang menyalahi Islam. Mempraktikkan rukun kepercayaan kepada Tuhan, iaitu melalui kepercayaan dalam beragama yang betul akan berupaya atau mampu membantu antara satu sama lain untuk mencari pegangan yang sesuai dengan jiwa dan kehidupan mereka, seperti yang termaktub dalam rukun negara Malaysia. Melalui kepercayaan beragama akan menjadikan bangsa dan negara ini satu bangsa yang memupuk nilai-nilai yang murni dan negara yang berdaulat. Telah membentuk rantaian kasih sayang dalam kalangan rakyat negara ini tanpa mengabaikan hak seseorang. Psikometri dalam psikoterapi Islam sebagai bahagian psikoterapi keagamaan psikoterapi. Suatu kenyataan bahawa manusia sebagai makhluk sosial sangat tergantung dan membutuhkan pertolongan dari orang lain agar dapat melangsungkan kehidupan. Manusia pada setiap saat selalu dalam proses berubah dan diubah. Dalam kondisi tertentu, manusia harus berubah dan menyesuaikan diri dan berada dalam keadaan seimbang dan lingkungan hidupnya. Pertama, membantu penderitaan dalam memahami dirinya dan kesulitan penyesuaian diri serta memberikan perspektif masa depan yang lebih cerah
dalam kehidupan jiwanya. Kedua, membantu penderita dalam mendiagnosis bentuk-bentuk psikopatologi. Ketiga, membantu penderita dalam menemukan langkah-langkah praktis dan pelaksanaan terapinya diakui atau tidak. Banyak seseorang yang sebenarnya telah mengidap penyakit jiwa, namun ia tidak sedar akan sakitnya, bahkan ia tidak mengerti dan memahami bagaimana seharusnya yang diperbuat. Adakah kamu menolak atau menerima idealisme ini berdasarkan 3 falsafah tersebut, iaitu dari falsafah kebangsaan, falsafah rukun negara dan falsafah sejahtera? Falsafah kebangsaan. Menurut Stephen Hawking, sains kini menawarkan penjelasan yang lebih meyakinkan. Katanya lagi, apa yang saya maksudkan dengan kita akan tahu fikiran Tuhan ialah kita akan tahu segala-galanya yang Tuhan akan ketahui. Jika ada Tuhan yang tidak ada, saya seorang ateis. Jika ditelusuri melalui falsafah kebangsaan, fahaman ateisme perlu ditolak kerana ia membawa kontroversi yang tidak sepatutnya dengan orang penganut agama. Sebagai contoh, ateis menafikan kewujudan alam akhirat dan ini menyebabkan mereka tidak disukai kerana apabila diingatkan tentang kematian, orang yang beragama bertindak balas dengan peningkatan prasangka terhadap ateis. Falsafah rukun negara. Menolak fahaman ateisme kerana fahaman ateisme yang bercanggah dengan prinsip-prinsip rukun negara. Rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan telah bertentangan dengan aliran pemikiran ateisme yang menolak kewujudan Tuhan. Perlembagaan negara juga hanya menjamin kebebasan beragama dan tidak merangkum kebebasan untuk tidak beragama. Prinsip kedaulatan undang-undang bermaksud kedudukan undang-undang sebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati. Aliran pemikiran ateisme ini melanggar sistem perundangan negara kerana undang-undang melarang sebarang penyebaran doktrin yang tidak berasas, bercanggah dengan undang-undang berkaitan ketenteraman awam dan moral kerana masyarakat Malaysia yang hidup berbilang kaum dan agama. Kemakmuran ataupun falsafah sejahtera iaitu kemakmuran ataupun kesejahteraan tidak meningkat seiring dengan ateisme, tetapi ateisme meningkat melalui pendidikan yang tinggi. Sebagai contoh, ramai orang mendapat kemakmuran secara langsung kerana agama mereka. Mereka menganggap bahawa nikmat dan kemakmuran yang mereka peroleh adalah daripada Tuhan mereka dan kekurangan sejahteraan adalah tanda murka atau ujian daripada Tuhan mereka. Kesemuanya membuatkan orang yang beragama cenderung dalam mengandalkan kepercayaan mereka. Oleh yang demikian, aliran pemikiran ateisme semestinya ditolak disebabkan oleh ia tidak dapat memberi kesejahteraan kepada sesuatu bangsa maupun agama kerana ketidaksefahaman yang timbul antara pihak. Okey, sekian dari kami. Terima kasih.